Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pengajian kitab Safinatun Najah yang keempat. Dan sekarang saya melakukan live di asrama oleh kerana zaman PKP ini pelajar-pelajar tak ada, jadi saya gunakan asrama. Jadi maafkanlah kalau part belakang tu. Jadi fokuskan kepada apa yang kita nak berbahaskan. Tak ada orang fikir apa benda dulu kat mana pula. Kita duduk dekat asrama. Pelajar-pelajar tak ada sekarang, kita gunakan asrama ni. Baik, insyaAllah kita telah henti pada minggu lepas tentang perbahasan wudu, pada akhir perbahasan istinja. Dan minggu ni kita akan masuk pada perbahasan wudu. Lalu kita lihat kepada kata musannif, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun, fasal yang baru, furudul wudu'i sittatun. Furudul wudu', furud jamak ada fardun. Apa makna fardun? Rukun. Itu rukun. Itu fardu maknanya adalah rukun. Al-wudu'i itu bagi wudu, sittatun ada 6. Ada 6. Ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Akan tetapi dalam mazhab Imam Maliki dan mazhab Hambali ada 7 rukun. Dalam mazhab Hanafi ada 4 rukun. 4 rukun ini ialah semuanya sabit daripada hadis dan juga Al-Quran. Datang pada ayat faghsilu wujuhakum wa idza qumtum ila shalah. Wa idza qumtum ila shalah, ketika kamu nak melakukan solat itu ketika mana nak lakukan solat. Faghsilu wujuhakum, faghsilu maka basuhlah, wujuhakum muka, wa aydiyakum ila marafiq tangan ke siku, wamsahu bi ru'usikum sapu kepala, wa arjulakum ila al-ka'bain. 4 rukun. Lalu niat diambil benar niat diambil daripada kaedah al-umur bil maqasid innamal a'malu binniyat. Dan juga kerana apa? Kerana untuk apa? Untuk membezakan di antara muqaranah bainal ibadah atau muqaranah bainal adat wal ibadat. Itu ya. Lalu diambil dari mana tertib diambil daripada ayat Al-Quran, kerana Allah Taala menyusun sebegitu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Faham itu? Lalu katanya an-niyah. Yang pertama adalah an-niyah. Bila masa niat tu? Ketika mana awal basuhan muka. Ketika Ketika air menyentuh muka. Nawaitu. Dalam hati saya sebut mulut ni nak bagi tahu je. Takkan saya sebutlah hati yang tu boleh dengar kan. Tak, saya sebutkan mulut lah, tapi niat tu di hati lah. Nawaitu. Apakah lafaz yang digunakan untuk niat wuduk ni? Kita boleh guna bagai nawaitu wudu, nawaitu fardul wudu saja ke aku mengerjakan fardu wudu, nawaitu raf'al hadatsil asghar saja aku niat mengangkat hadas yang kecil. Itu banyak. Gitu. Akan tapi bagi orang yang mempunyai masalah lawas, sama ada lawas tu lawas pada darah keluar je, ataupun lawas tu pada kencing keluar je, ataupun pada berak keluar je, maka cara niat wuduknya adalah lain, iaitu nawaitu istibahatus solah. Saja aku niat wuduk ni untuk membolehkan solat. Kerana waktu tu wuduknya tidak mengangkat hadas. Dan kenapa dia tak nak wuduk je? Kerana wuduknya sentiasa batal. Jadi tak sempat solat, nanti keluar lagi batal. Oleh kerana itu, bagi orang yang ada masalah macam ni, masalah hadas kita panggil, maka niat wuduk dia nawaitu istibahatus solah. Saja aku niat untuk membolehkan solat. Gitu. Lalu wa ghaslu al-wajhi. Boleh baca dua, boleh baca dengan wa ghaslu ataupun baca dengan wa ghuslu. Di sisi ulama lughah tidak ada beza wa ghaslu dan ghuslu. Kerana sebab di sisi fuqaha membezakan ghuslu untuk mandi. Wa ghaslu bil fathah, ghaslu untuk wudu, untuk basuh. Makna kita basuh. Tapi si lughah tak, lughah ghuslu maknanya basuh. Mandi apa lah? Ightasala yaghtasilu ightisal. Itu maknanya. Faham tak itu? Jadi apa? Wa ghaslu al-wajhi, basuh muka. Basuh muka. Basuh muka haid dia macam mana? Haid dia di antara sini, awal muka rambut. Betul. Bukan kat sini je, bahkan wajib untuk terkena sedikit daripada rambut, sedikit kat sini. Kenapa wajib kena sedikit?
ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Apa yang tidak sempurna benda wajib itu melainkan benda ni, maka benda tu pun akan jadi wajib juga. Dia takkan sempurna muka ni, susah untuk kita nak bagi betul had muka ni. Melainkan kalau kena ke sini, sini di sini sikit, maka memang confirm yang lain, yang belah saudara sini semua kena. Oleh kerana itu wajiblah untuk sedikit ke sini. Yang ramai yang abaikan. Jadi kita wuduk tu tarik sini. Dan bahagian cuping telinga ni. Oh, di bawah ni. Ni. Datang pandangan perasaan para fuqaha kita bahawa basuh wuduk yang wajib itu sampai sini saja, dua tulang dagu sini. Itu sebagaimana maktub dalam kitab-kitab fuqaha kita. Okay, tapi sebagainya mengatakan bahawa wajib bawah ni sikit. Kenapa juga kaedah yang sama juga, ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Kalau kena bawah ni, confirm yang kat sini semua kena. Kalau kita basuh kat sini je, barangkali ada sikit-sikit yang tak kena. Oleh kerana itu diwajib untuk basuh semua. Gitu. Lalu serta apa yang ada di atas muka daripada bulu-bulu sini, kening, bulu mata, misai, ini kita panggil izar. Ini izar kita panggil. Adapun arid, ini arid, bulu yang tumbuh kat sini dengan lahyah sini. Maka ada penelitian dia, ada pentafsiran dia, perinciannya. Jikalau tebal, sekira-kira bukan bersini-sini, sekira-kira kalau dia tengok ketika duduk depan kita tu tak nampak kulit, maka itu tidak wajib untuk basuh sampai ke dalam. Tapi kalau macam saya ni, orang tengok saya, nampak jelas kat sini. Kalau saya naik bulu sini pun nampak jelas, semua tu nampak. Maka sini apa? Wajib untuk saya basuh sampai ke dalam. Itu janggut yang nipis. Untuk janggut yang nipis gitu. Faham itu? Lalu ditanya nanti, kita wajib basuh kat muka betul. Lalu qishr yang tumbuh kat muka. Orang tumbuh jerawat, betul dia pisik jerawat dia, pisik jerawat dia. Lalu ada yang dia kena macam kuping-kuping kecil-kecil itu kan. Adakah wajib buang? Adakah wajib buang semua? Jawapannya tak wajib. Kenapa? Kulit yang kuping pun sebahagian daripada muka juga. Ada tu, kalau kita tak cuci kuping tu, bermakna kita dah cuci bahagian muka. Yang ini yang ada kopi tu ya luka. Kayak itu. Lalu yang seterusnya adalah wa ghaslul yadaini ma'al mirfaqain, dan basuh kedua tangan. Basuh kedua tangan beserta itu sehingga al-mirfaq. Ini mirfaq. Apa mirfaq? Mirfaqain, mirfaq siku, mirfaqain dua siku di sini, dua siku kita. Di sini. Jadi sunat untuk kita lebihkan dia. Bahkan sunat untuk sampai ke sini. Sunat, bukan wajib. Faham? Tapi sekurang-kurangnya kita sampai ke siku dan kita naikkan sikit untuk mendapat keyakinan. Tapi yang wajibnya sampai sini je. Wajibnya sampai bahagian siku, pergelangan di tempat pemutus dekat sini. Kalau kita pegang, kita akan rasa putus kat sini, di sini. Faham? Dan juga berserta apa-apa bulu yang ada kat atas dia. Kalau ada misalnya cat-cat, maka wajib dihilangkan cat-cat. Melainkan jika kalau sukar, kerana misalnya dia kerja sebagai tukang cat. Lepas tu dia jawab tentang permasalahan pen. Macam mana pen pula? Pen kan kadang-kadang tulis pen semua tu. Adakah wajib hilangkan pen juga? Maka kita jawab tak, kerana sifat pen maka kita mengambil hukum inai. Inai akan hilang sifat dia. Inai akan hilang. Begitu pen akan hilang. Kalau kita tanya pun dia akan hilang. Faham? Tapi beza dengan cat tak akan hilang, melainkan kalau kita nak hilangkan dia. Cat tak akan hilang, melainkan kalau kita yang usaha untuk hilangkan dia. Itu oleh kita tak sama. Kitab dan dalam kitab fuqaha disebut duhun, maka itu minyak. Dan boleh kita katakan dia masukkan duhun kat sini juga ialah cat, kan duhun bahasa Arab juga ialah cat. Jelas ke itu? Lalu macam mana orang yang pakai cincin? Maka dia tak wajib untuk keluarkan cincin dia. Tapi dia kena biar yakin air masuk betul-betul kat dalam cincin. Kalau rasa air tak masuk juga, wajib dia keluarkan cincin dia dan dia basuh. Bila wajib keluarkan tu? Ketika basuh tangan. Ketika basuh muka kita pakai cincin tak ada masalah. Sebab apa? Yang kita basuh tu kat muka. Lalu bila air kita nak basuh tangan, air perlu sampai pada bahagian semua ni, maka kena. Baik. Bagi kuku yang panjang macam mana pula? Kuku memang tak payah pun kita kopek kuku tu pun. Tapi kita biarlah sedikit air terkena bahagian ni. Nak tunjuk.
Ni bahagian sini. Bagi betul-betul kena. Nampak? Kadang kalau kuku panjang dengan adanya hitam kadang-kadang semua tu, itu menyebabkan air tak sampai kepada dia. Kuku panjang kan, difaham macam tu. Yang seterusnya yang keempat, warrabi'u wa mashu syai'in min ar-ra'si, dan sapu, bukan masuk sapu sesuatu itu walaupun sedikit, min ar-ra'si, daripada kepala. Dan dimaksud dengan kepala ni adalah rambut, sedikit daripada rambut. Faham ke itu? Boleh juga orang botak dia sapu kat mana, sapu kepala sikit, tak apa dah. Kalau kita ada rambut ni, sapu kat rambut tak payah, tak syarat pun untuk air masuk sampai ke dalam, kena kat kepala, tak. Maksudnya apa yang ada atas kepala boleh berupa rambut ataupun kulit, sama ada. Sekalipun sedikit, maka dia kata sedikit tu macam mana? Satu juzuk tu macam mana? Adakah 3 helai? Tak, kita jawab bukan 3 helai. Tapi sekalipun separuh rambut, suku rambut pun dah dikira sebagai cukup kalau kita kenakan air ke itu. Lalu difahami juga bahagian yang wajib, yang memadai dibasuh itu apa yang berada di bahagian kepala, daripada sini ke belakang. Lalu macam mana pula orang perempuan ada rambut panjang, dia basuh rambut, dia ambil air basuh rambut dia. Ataupun kita basuh apa, orang lelaki kita basuh kat sini nampak, ini kita panggil aizar, ni apa tu, ini panggil aizar, kita basuh kat sini. Adakah memadai? Tidak. Siapa yang kat sini? Apa yang kadar kat sini? Lalu kita ambil air, kita letak, ada air. Lalu daripada yang mana rambut tu berada di atas kepala. Contoh macam ni, rambut saya boleh turun sampai ke sini. Ini kebetulan rambut saya panjang sikit kan, nanti nak kena potong. Ini contoh. Lalu saya basuh yang depan ni, adakah memadai? Tak memadai. Walaupun kalau saya angkat, dia ada atas. Kenapa? Kerana rambut ni tidak berada dalam kepala hakikatnya. Begitu juga kalau saya basuh tu, saya basuh yang atas ni saja. Ambil air, dan rambut ni memang boleh jatuh ke bawah. Bila jatuh ke bawah takkan duduk bahagian kepala, maka itu tiada memadai. Faham? Sebab itu di antara sukar kadang-kadang macam ni. Jadi kita basuh atas ni sikit. Kalau ini semalas-malas, tapi sebaik-baiknya adalah, sunnahnya adalah kita sapu daripada depan ke belakang. Kita ambil air, lagakan jari kita macam ni, macam tu. Jangan putus, terus balik ke depan. Ini macam tu ya. Baik, seterusnya, wa ghaslur rijlaini, dan basuh ar-rijlain musanna kepada perkataan rijlun satu, rajulun laki, rijlun kaki, rajulun lelaki, rijlun kaki, rijlain dua kaki. Kalau kita basuh tu wajib dua kaki. Ini bagi orang yang tak pakai khuf. Nanti bahas ma'al ka'baini, berserta dengan ka'bain, dua buku lali. Kata apa maksud bersama tu apa, sehingga sampai kepada buku lali. Maka bersama macam tangan, hukum tangan, maka begitu juga hukum si kaki ni. Bulu-bulu semua wajib ada. Baik, macam mana merekah di kaki tu? Maka wajib juga untuk dibasuhkan sampai ke dalamnya. Tapi jaranglah kita jumpa orang merekah macam tu. Itu. Jadi misalnya kalau kita orang biasa ni ada merekah-rekah, maka kita perlu gosokkan sedikit. Itu daripada had wajib, kerana itu dianggap sebagai had zuhir. Daripada had zuhir. Seterusnya faham itu. Yang seterusnya adalah wat tartibu, dan juga tertib. Apa itu tertib? Saya tak nak bahas panjang kerana akan datang setelah ni apa makna tertib dan juga apa makna niat. Ini kelebihan kitab Safiinatul Najah ketika mana pengarang dah bahaskan kitab ni, walaupun tak macam, walaupun tak adalah kitab ni kita panggil maklumat dia macam Muqaddimah Hadramiyah, Abi Syuja' dan juga yang lain yang besar-besar lagi. Maka tapi apa yang ada dekat dia juga tak ada pada orang lain. Susunan yang ada dekat Safinah juga tak ada pada kitab yang lain. Susunan yang sangat cantik dan sesuai sangat untuk mubtadi'. Tapi secara umum makna tertib ini ialah susunan. Tertib tu susunan dilakukan basuhan tu apa? Kepada anggota wuduk mengikut susunan. Itu mula pada muka, tangan, kepala, kaki. Akan tapi pada niat tak boleh kita
nak buat susunan dengan muka. Niat dulu baru muka tak boleh. Kenapa? Kerana niat itu perbuatan yang niat itu adalah satu perkara yang kita lakukan berserta dengan perlakuan pertama. Gitu. Last kata itu ya. Lalu setelahnya pengarang masuk, dia kata faslun, fasal itu fasal yang baru. An-niyah itu niat. An-niyah, niat itu. Apa makna? Jadi kat sini pengarang nak datang ke perbahasan apa itu niat. Lalu kata dia, niat itu ialah qasdus syai'i, memaksudkan sesuatu, menghendaki sesuatu, menyengajakan sesuatu, nak sesuatu, muqtarinan itu berserta ataupun disertai bi fi'lih dengan perlakuan, itu niat. Jadi kalau kita niat tapi tak buat, aku niatlah esok nak puasa. Tak boleh puasa, tak boleh masuk, sulit masalah kita nanti. Aku niatlah aku nak ngaji dekat Ma'had Darul Faqih. Maka adakah itu dinamakan niat? Tidak, itu mendapat hukum azam. Azam dia untuk mengaji di Ma'had Darul Faqih. Gitu. Tapi niat tu apa? Dia niat dan terus dia pergi mengaji Darul Faqih. Aku niat pergi mengaji Darul Faqih, terus dia pergi Ma'had Darul Faqih. Itu untuk mengaji. Itu namanya apa? Niat. Itu maknanya niat itu. Lalu itu bila sebut niat solat tu apa? Niat yang mana kita tak sah untuk buat sebelum dan kita tak sah untuk buat selepas. Sebab niat itu akan jadi sah bila masa kita sertakan niat itu ketika mana awal perbuatan. Kalau kita nak mandi, awal perbuatan kita kena air tu, lalu kita niat mandi, maka kita dah masuk dalam perbahasan mandi. Kita nak wuduk, kita dah basuh muka dah 3 kali dah, lalu baru kita niat, tak jadi. Kenapa? Ketika basuhan pertama. Jadi kalau basuhan pertama kita tak niat, basuhan kedua baru niat, maka basuhan kedua itu ialah basuhan pertama. Ialah basuhan pertama. Itu yang mana muqtaran bi fa'ali, dan pelajar harus hafal benda ni. Bukan dia dengar saja, tapi bila dia baca, dia ingat an-niyatu qasdu syai'in muqtaran bi fa'ali. An-niyatu qasdu syai'in muqtaran bi fa'ali. Tak boleh dia untuk nak mengaji, tak patut hafal. Kadang-kadang dia tanya apa itu niat? Apa itu niat? Dia jawab qasdu syai'in muqtaran bi fa'ali. Kalau benda tu bukan muqtaran bi fa'li, tak disertai dengan perbuatan, maka fa yusamma bil azmi, maka itu dinamakan dengan nama azam. Keazaman, keinginan untuk buat, tapi tidak secara bersegera dalam perbuatan itu. Gitu. Baik, seterusnya wa mahalluha alqalbu, dan tempatnya niat itulah di hati. Tempat niat di hati. Kita nak lafaz niat itu apa? Semuanya di hati. Saja aku di hati, saja aku solat di hati. Di hati. Faham? Wa talaffudhu biha sunnah, dan melafazkan dengannya ialah sunnah. Datang daripada mana? Ni kias daripada perbuatan Nabi SAW ketika mana Nabi SAW nak pergi haji. Nabi SAW bersebut labbaika wal hajja wal umrah, ataupun sebagai riwayat beritahu nawaitul hajja wal umrah. Itu di antara lafaz yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi kat sini apa? Nabi ucap tu pada haji. Ucap tu pada haji. Dan dikiaskan dalam permasalahan lain juga. Kerana haji ibadah, solat juga, wuduk, solat juga ibadah. Oleh kerana itu, melafazkan sebelum kita wuduk tu nawaitu wudu, apa semua tu, nawaitu rafa'ah kepada Allah Ta'ala, lafaz guna lidah, talaffuz tu namanya. Itu apa? Sunnah. Sunnah. Dan faedah dia ada apa? Faedah dia agar lebih kuat keyakinan kita. Lebih kuat keyakinan kita yang mana kita nak pergi, nak buat benda tu. Tentu kita dengan kawan tu sambil air letak kat muka. Aku ambil letak kat muka ni sama ada untuk panas atau untuk wuduk. Kita tak dapat ni. Oleh itu bila adanya itu wuduk, lalu kita buat air kat muka, dapat. Senang. Jadi apa? Dia lebih membantu. Bahkan pada orang yang ada masalah was-was, sangat ditekankan untuk melafazkan dengan niat. Tapi tidak sampai kepada wajib. Melainkan kalau ada lafaz dengan mulut, barulah dia akan boleh niat kat hati, maka itu menjadi wajib. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Waktuha, dan waktunya apa? Niyah, dan waktunya niat. Inda, ketika. Ghasli, basuh. Awal. Juz'in, bahagian. Minal wajhi, daripada muka. Ini kalau peribahasa wudu. Kalau solat ketika mana takbiratul ihram lah. Gitu. Kerana takbiratul ihram awal perbuatan. Ketika wudu, setelah saya sebutkan misalnya tadi apa? Dia basuh muka pertama. Niat batu yang kedua tu baru dia nak niat. Maka yang kedua tu dikira sebagai yang pertama. Kerana di situ
niat baru masuk. Bila niat baru masuk, maka itu menjadi awal basuhannya. Yang tadi ya tidak dikira sebagai, tidak dikira. Sekalipun yang kali pertama itu dia buat perfect dah. Jelas kayak itu. Lalu apa? Wat tartibu. Kerana dalam wudu ada niat juga ada tertib, betul. Oleh kerana itu terkadang ada orang tak faham apa benda niat ni, apa benda tertib ni. Sebab itulah di antara baiknya kitab Safinah ni, walaupun dia kecil, adalah pengarang datangkan makna tertib, datangkan makna niat, supaya memudahkan. Wa tartibu, dan tertib itu ialah apa tertib? Alla, bahawa tiadalah yuqaddamu udwan, alla yuqaddima udwan ala udwin. Tiadalah mendahulukan akan suatu anggota atas anggota yang lain. Yuqaddimu, apa? Tiada mendahulukan. Qaddama yuqaddimu, mendahulukan. Alla, tidak. Alla itu maknanya apa? Tidak. Tiada mendahulukan udwan, satu anggota, ala udwin, atas anggota yang lain. Mana kata apa? Ketika mana aturannya adalah muka tangan kepada kaki, maka ketika mana orang tu buat muka kaki kepala tangan, maka tiada asah. Kalau tertib ialah rukun, faham? Ini makna bagi tertib. Jelas ke itu. Melainkan bagaimana yang telah kita sebutkan tadi pada niat dan juga basuh muka. Tak boleh nak dahulukan, lebihkan, tak boleh. Mesti kena sekali. Baik, seterusnya kita sambung. Faslun, fasal yang baru. Al-ma'u. Al-ma' maknanya lah air. Air itu qalilun wa kathirun. Qalil, sedikit. Kathir, banyak. Air itu ada yang sedikit dan ada yang banyak. Macam mana semua nak kira macam mana semua tu? Lalu kata al-qalilu, yang sedikit itu, maduna, apa yang tiada, apa yang tanpa, itu apa yang kurang, qullataini, bagi dua qullah, itu kurang dua qullah. Kurang dua qullah. Dua qullah tu banyak mana? Ini kalau mengikut tahdid dulu, takrib dulu, khamsu ritrin Baghdadi dan sebagainya. Akan tetapi kalau kita mengikut perkiraan sekarang, dia bersamaan lebih kurang 200 liter. Ada yang beritahu 212, 215, 200, 196. Itu semua takrib, kerana kita tak dapat menentukan secara tahdid. Begitu juga Abi Syuja' ketika dalam kitab dia, khamsumi'ati ritlin Baghdadiyin fil asah, dia mengikut pendapat asah, tapi mengikut takrib. Mengikut takrib. Apa makna takrib? Hampir-hampir. Maybe lebih kurang sikit, macam tu lah gitu. Kalau kata 196 pun, 196 liter pun okey. Tapi kalau kita tak tahu nak kira liter, kita nak kira murabbak dia macam mana. Nak kira apa? Nak kira murabbak dia macam mana. Maka ulama beritahu kalau bekas tu petak. Bekas tu apa? Petak. Kita kira satu hasta suku. Ini satu hasta. Kita potong 4 1, 2, 3, 4. Di sini ya. Lebih kurang panjang. Satu hasta ni saya tambah sedikit. Satu hasta dan robok, tambah sedikit. Panjang macam ni. Nampak? Sedikit. Ambil kadar guys. Nampak? Melebar, melintang, memanjang dan dalam. Panjang, melintang dan ke sana juga. Gitu. Panjangnya. Tapi kalau bekas tu bulat pula, nak buat macam mana? Kedalaman dia 2 hasta separuh. 2 hasta setengah. 2 hasta tambah lagi setengah hasta. Dia punya bulatan tu berapa paling kurang dia? 1 hasta. 1 hasta. Kita buat 1 hasta ni, kita buat besar. Kecil je lah, lebih kurang bekas gula besar gitu. Kalau 1 hasta ni kalau kita balut kan, tak boleh balut lah kat tangan kan. Lebih kurang macam tu. Bekas tu dan juga air tu lebih kurang 2 hasta.
luas tu lebih kurang hampir 100 cm sikit. Jadi misalnya kalau kita tengok kat rumah taman ada bekas air tu, adakah bekas air itu cukup 2 kullah? Itu soalan yang ditanya. Maka kita kata cukup, lebih baru. Jadi itu kira air bekas wuduk ke apa semua tu terkena kat itu, maka adakah menjadi mudarat? Tidak menjadi mudarat. Saya itu ya. Itu air yang sedikit tu adalah air yang kurang daripada 2 kullah. Jadi kurang daripada 200 liter ataupun kiraan yang telah kita sebutkan tadi, itu dipanggil air yang sedikit. Wal kathiru, dan air yang banyak, dan yang banyak itu dia air yang banyak lah. Kullatani, 2 kullah, fa aktsara, dan lebih. Kenapa nak bahaskan? Kerana ada beza kalau najis masuk tak najis masuk, nanti dia bahaskan. Lalu kata pengarang, al-qalilu, yang sedikit itu air yang sedikit itu, bekas air yang sedikit itu, yatanajjasu, menjadi najis, biwuqu'in najasati fihi, biwuqu'i, dengan terletaknya, dengan terjatuhnya, dengan termasuknya an-najasati, najis, fihi, dalamnya qalil, dalamnya yang sedikit ni. Jadi misalnya cawan ni, ada air cawan ni, air putih, guna untuk wuduk misalnya, lalu terjatuh sedikit najis. Maka apa? Maka itu menjadikan air ini sebagai najis. Jadi sebagai najis. Wa in lam yataghayyar, dan sekalipun tiada berubah. Sekalipun air itu tak berubah lagi pun. Tak berubah. Tak cicak sebiji, agak-agak ubah mana. Tapi sebabkan dia air kecil, air yang sedikit, bukan kecil, air sedikit, maka air itu menjadi najis. Mutanajis. Lalu boleh tak sucikan? Ya boleh. Air mutanajis boleh disucikan. Macam mana? Kita bubuh air lain lalu mencapai kepada 2 kullah, maka dia menjadi suci. Kayak itu. Dia mencapai 2 kullah. Tapi contohnya kita ada minyak kita terjatuh, minyak kita lebih kurang 50 liter, lalu jatuhnya tak cicak, maka adakah 50 liter, 500 liter, lalu jatuh najis ke itu, adakah itu menjadi apa? Menjadi mutanajis? Jawapannya iya. Dan boleh disucikan balik tak? Tak boleh. Tapi kita tak guna dalam wuduk lah. Faham gitu. Selesai sedikit. Kemudian kata kita jaga air daripada unsur najis. Dan kita tahu kadar air sedikit tu macam mana. Itu kita kena faham dulu. Wal ma'ul kathiru, bahasa yang kedua, dan air yang banyak itu pula, la yatanajjasu, tiada menjadi najis. Itu tiada menjadi najis ketika masuknya najis pada dia. Air satu kolam, kalau kat masjid tu contoh. Saya pun ambil air lembu, masuk dalam tu. Batu, adakah itu menjadi najis? Tidak menjadi najis. Illa, melainkan. Ini ada, kita panggil istidrak. Bukan istidrak, maaf, istithna. Pengecualian. Yang mana air yang banyak ni tadi boleh jadi najis juga. Bila masa apa? Ada benda-benda ni. Illa, melainkan idza taghayyara, apabila berubah. Berubah apa? Ta'muhu, rasa air. Kalau air itu air biasa kan dekat kolam masjid tu, berubah menjadi rasa yang lain walaupun bukan rasa najis. Au launuhu, air itu putih tapi berubah menjadi kita panggil berubah menjadi Allahumma salli sallim, berubah menjadi berubah menjadi warna kelabu-kelabu sikit sebab maksudnya najis. Au rihuhu, ataupun berubah bau dia, warna elok, rasa pun masih sama tapi bau najis. Gitu. Maka jika terjadi salah satu daripada perubahan ni, maka air yang banyak tadi itu menjadi najis juga. Menjadi najis. Baik, macam mana kalau air itu memang jenis berbau dah? Gitu.
Oleh kerana maybe kena asap-asap yang najis ke apa semua, ataupun air tu dia tak jauh daripada kawasan kandang babi. Memang ada kat sini kan, kandang khinzir, kandang babi kat sini. Lalu air laut ni kadang-kadang ni terbau benda yang sama juga. Nampak? Oleh kerana datang angin daripada sana terkena air ni selalu. Adakah air tu menjadi bukan najis? Menjadi najis juga? Tidak. Tidak. Ataupun air tu dah masuk najis dah kat air tu. Masa kita buat tadi tu, saya ambil tahi lembu, saya masuk dalam bekas apa nama, dalam kolah kat masjid tu. Lalu berubahlah warna bau dia. Tapi selepas 3 hari saya datang, hilang baunya. Adakah kembali menjadi suci? Ya. Jawapan ulama kita, kembali menjadi suci balik. Gitu. Faham? Ataupun masalah yang lain, kita kata air berubah warna. Lalu air tu kat situ takung lama-lama dia berubah warna menjadi agak-agak sedikit kehijauan ataupun sedikit keruh. Adakah ini masih lagi suci? Ya, masih lagi suci, kerana perubahan dia itu disebabkan tahlub dan juga sebagaimana yang lumut-lumut. Perubahan dia disebabkan tu. Bukan perubahan dia disebabkan dia masuk apa-apa. Jelas kat itu. Ini di antara sedikit masalah daripada air. Dan bagi orang baru mengaji, saya rasa ini di antara maklumat yang boleh masuk ke otak dia sebenarnya. Sebab kalau misalnya kalau kita bagi banyak sangat nanti takut berat. Baik, faham itu insya-Allah. Kerana kita berjalan atas metod mudah sebenarnya. Kita jalan atas metod mudah dengan tak banyak masail, kerana kita akan sebut masail itu nanti. Banyak kita akan sebut insya-Allah. Oleh kerana itu, pelajar harus merajaah dengan baik-baik. Dia fahami apa yang kita bagi. Sebab apa yang ada kat muqaddimah muhadarah nanti lebih banyak daripada apa yang ada kat yang kita bahaskan ni. Oleh itu saya punya metod dalam nak taksis fiqh ini, saya tak cenderung kepada untuk syarah detail-detail. Baik, wallahu a'lam bissawab. Baik, kita akan tutup majlis kita kat sini. Insya-Allah bertemu lagi pada minggu hadapan. Dan Allah mengurniakan khatam dan juga kefahaman kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.